Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى حق قدره ومقداره العظيم تحية مباركة تحية وسلاما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pernafasan pada hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi berada di alam maya ini yang pada zahirnya hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesedaran kepada kita untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dikala di antara manusia ada yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan itulah yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada hamba-Nya, melainkan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-Nya daripada liang pernafasan manusia itu. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada liang pernafasan manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba-Nya, mengazab hamba-Nya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-Nya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu ayat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha agung, yang Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Tidak ada ketinggian yang agung daripada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia bergelar agung sekalipun, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala la milku syai'. Tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang melainkan hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta istilah yang kita guna pakai pada hari ini semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum." Kami akan menguji mereka. Kami akan menguji kamu. Kamu itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. "Walanabluwannakum bisyai'in." Apa ujian Allah itu? Bisyai', dengan sesuatu. Minal khauf, daripada ketakutan. Sesuatu itu daripada ketakutan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu sedikit saja yang aku campakkan untuk kamu supaya takut, sedangkan aku mampu berikan kamu ketakutan seterusnya. Aku mampu berikan kamu ketakutan tidak ada hentinya. Allah mampu. Tapi Allah kata walanabluwannakum bisyai'. Sikit saja.
sesuatu saja. Kita pun apa yang berlaku pada hari ini, kalau kita kaji ataupun kita muhasabah, kita melihat keadaan yang sebelumnya, berapa tahun Allah bagi kita mudah, berapa tahun Allah bagi kita senang, berapa tahun Allah bagi kita nak jalan ke mana-mana pun tak ada masalah. Tiba-tiba Allah uji sedikit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Takut. Sebelah saya ini mungkin dia pembawa kepada kuman. Ihtimal. Jangka-jangka saja. Tapi hakikatnya kalau Allah Subhanahu Taala kata akan kena, kamu tak dekat pun, kamu dekat pun, kamu kena juga. Sebab itu akidah yang diajar oleh Allah Subhanahu Taala melalui peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada awal Muharram. Kita berada pada awal Amul Hijri. Kita berada pada tahun pertama yang disebut tahun Islam. Maka kita perlu murajaah, kita perlu muhasabah, kita perlu menilai, kita perlu meneliti kenapa Sayyidina Umar Ibn Khattab memilih dan para sahabatnya semuanya bersetuju yang mencadangkan Sayyidina Ali karamah wajhah, mencadangkan awal Amul Hijri, maknanya awal tahun Islam dengan peristiwa hijrah. Kenapa wahai sahabat? Para sahabat azam, para sahabat afdal. Siapa lebih daripada para sahabat? Angkat tangan. Siapa rasa dia lebih daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatnya, maknanya bukan nak ceritakan para sahabat, umatnya nak dibandingkan dengan sahabat Nabi yang memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, syakil tamar, iaitu sebahagian daripada biji tamar, bukan buah tamar, biji, sebiji. Ma yusawi ahad. Kamu tak mampu untuk menyamai seperti para sahabatku. Allahu akbar. Man nahan wa man hum. Siapa kita, siapa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu orang Islam hari ni jangan rasa dia lebih daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak mampu nak sama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih teruk, kita menghina umat Islam sesama umat Islam, kita mengutuk sesama mengutuk umat Islam, kita mencaci, bahkan sampai tahap mengkafirkan di antara sesama umat Islam. Allahu akbar. Miskin. Kesian umat Islam hari ni. Rasanya dia lebih baik daripada orang lain. Rasanya dia lebih betul daripada orang lain. Ini bukan saya cakap, ini Rasulullah SAW sebut. Di dalam hadis 40, hadis ini ada. Rasulullah mengatakan, sehingga para sahabat lihat wajah Nabi saja, mereka macam nak menangis melihat wajah Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi kata akan datang. Dengar, akan datang umatku akan merasakan dia lebih baik daripada satu sama lain. Maknanya masing-masing rasa bagus, masing-masing rasa kumpulan dia lebih terbaik. Ini semua penyakit. Ini penyakit awal sampai akhir. Bermula daripada siapa? Anak kepada, ialah bermula daripada iblis. Tapi iblis tu jin. Ni yang kalangan manusia. Siapakah dia? Qabil. Qabil bunuh adiknya Habil. Sebab apa? Sebab hasad dengki. Dan inilah yang akan hancurkan kita. Ya umat Melayu, wahai orang Malaysia, kalau kita ada sifat ini, kita pun akan hancur. Sebab itu Rasulullah SAW ajar kepada kita, yang pertama akidah. Akidah kena betul. Akidah kena faham. Jangan kita cepat menghukum orang. Kita nampak orang tu buat Maulidur Rasul, ini bukan orang selawat Nabi, orang berarak, orang berziarah kubur, orang buat bacaan doa awal tahun akhir tahun. Oh ini bukan. Habis kamu saja.
Ini fahaman Allah ada di langit. Habis kita punya fahaman Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia, Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Siapa kata Allah bertempat? Macam mana Allah boleh bertempat sedangkan tempat yang memerlukan Allah? Bagaimana kamu memberikan hujah mengatakan Allah di langit sedangkan langit miliknya Allah? Allah perlukan langit? Ya salam. Maka oleh sebab itu berhati-hati dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya di tanah Melayu. Kita merdeka 63 tahun, itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dah umur tua dah hatta negara Malaysia ni. Sebab tu kita tengok celaru. Yang ni fahaman yang ni fahaman yang ni. Ambil fahaman yang asal. Ambil fahaman Ahlussunnah wal Jamaah di tanah Melayu. Maka anda akan lihat kita tidak akan berbeza. Tapi yang datang baru-baru yang mengatakan Allah di langit, itu fahaman yang baru di tanah Melayu. Yang mengatakan baca Yasin malam Jumaat, tahlil arwah, bid'ah, ini fahaman yang baru. Tapi fahaman yang asal, nenek moyang ulama kita semuanya memahami ziarah kubur, baca Yasin malam Jumaat, tahlil arwah, nisfu Sya'ban. Ini semua fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang bertapak di tanah Melayu. Kalau nak tambah, tak nak. Ini tempat kami. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita al-aqidah. Akidah yang sebenar daripada peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah kata walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sebahagian daripada ketakutan. Apa lagi? Kelaparan, kebuluran. Kita tengok ada negara-negara yang kebuluran. Hebat kebuluran mereka. Kita mungkin baru sahaja ada yang ekonominya jatuh ataupun baru berhentikan kerja. Tapi insya-Allah kita ada peluang lagi, ada jalan lain. Tapi ini yang kebuluran, yang langsung tanah kering kontang. Kalau tengok air pun susah nak dapat. Ini catu lain pula, ataupun pencemaran air. Itu pun lain juga. Tapi kita lihat nanti akan datang satu masa nanti bumi ini akan kekeringan air. Bumi ini betul-betul akan kekeringan air. Dan masa tu ada satu makhluk akan keluar. Hati-hati, ni di akidah. Allah ada tangan. Ya salam, Allah ada tangan tapi tak tangan macam kita. Allah ada muka tapi tak muka macam kita. Allah ada kaki tak. Fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman kepada Allah, tapi Allah bukan objek yang boleh dilihat, objek yang boleh disentuh. Maka sebab itu berhati-hati dengan Dajjal yang akan keluar. Tapi sebelum Dajjal keluar, ada pedajjal. Orang Melayu kata pedajjal. Orang yang bagi fahaman Dajjal. Sebab dia nak bagi tahu, ini di describe Dajjal. Dajjal macam ni. Dia nak bagi. Ataupun bukan Dajjal, Tuhan. Sebab dia kata Tuhan ada di langit. Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada wajah. Kalau ikut follow ini pemahaman, nanti silap hari bulan bila Dajjal keluar, dia kata tu Tuhan. Bukan saya cakap, buka sejarah. Nabi Muhammad SAW kata apabila ia datang, ia akan membawa berbuku-buku roti. Roti, bukan roti gardenia. Bukan roti gitu, roti betul. Roti untuk bagi makan. Apa saya kata lagi? Dia akan bawa contoh, bawa air. Sebab tak ada air, dia akan bawa beriman kepada aku. Kita pula tak boleh. Nanti dulu, tengok dulu macam mana. Main sini. Ada gambaran. Nanti dia datangkan gambaran tersebut. Ini Dajjal dengan syaitan, dia telah sepakat ubah satu manusia, satu orang, tapi asalnya syaitan. Dia mengatakan, bagaimana Tuhanmu boleh buat?
Tuhanku boleh menghidupkan dan mematikan. Maka akhirnya dia hancurkan sehancur-hancurnya. Hancur. Dia tak nampak. Budak, dia satu budak. Tak nampak. Lalu akhirnya dia kata, apa Tuhanmu boleh buat? Tuhanku boleh menghidupkan balik. Hidup balik. Maka bila hidup balik, seramai-ramainya akan beriman kepadanya. Maka berhati-hati. Sebab tu kita orang yang beriman kepada Allah, tidak akan kita mengatakan Allah itu objek. Allah tidak objek. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, bukan ada sepertinya, semisalnya, secontohnya. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha memerhatikan. Maka oleh sebab itu fahami akidah betul-betul. Sebab itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mempunyai ayah? Bukankah Nabi mempunyai ibu? Bukankah Nabi mempunyai atuk? Bukankah Nabi mempunyai bapa saudara? Bukankah Nabi mempunyai isteri? Ini semua orang hebat-hebat di belakang Nabi SAW. Tapi semuanya Allah ambil. Betul tak? Allah ambil. Kalau anak, dia kata ayah saya boleh jaga saya, mak saya boleh jaga. Kalau rakyat, pemimpin boleh jaga saya, kerajaan boleh jaga saya. Kalau orang yang beriman kepada Allah, kamu hanya zahir saja. Sekejap kamu datang kepada aku, satu masa nanti kamu hilang, satu masa nanti kamu tiada. Maka Nabi Muhammad SAW diterbiah oleh Allah, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, negeri akhirat lebih utama daripada dunia. Jangan kamu terlalu mengharapkan makhluk. Walaupun zahirnya memang mana ada orang boleh duduk seorang, itu Tarzan pun ada chimpanzee. Maknanya perlu ada, tapi jangan iktikadkan dia selama-lamanya. Satu hari nanti dia boleh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula, negeri akhirat lebih utama daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti ya Muhammad, aku bila berikan kepada engkau, engkau akan redha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Cuba rujuk tafsir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah kata, bukankah dulu engkau itu miskin, kami kayakan? Bukankah dulu engkau keseorangan, aku jadi bersamamu? Maknanya begitu Allah nak beritahu kepada Nabi SAW. Zahir pada Nabi, hakikatnya pada kita semua. Supaya kita faham, di dalam dunia ini tetap yang akan kembali kita seorang saja. Di dunia ini memang bersama, tapi bila kembali kepada Allah, tak ada satu pun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak akan memberi manfaat kepada harta benda dan anak pinak. Harta benda, Masya Allah, dia orang yang milioner, dia orang korporat, dia orang yang hebat, orang selalu cari dia. Tapi satu masa nanti semua akan pergi. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hatta anak cucu cicit semua akan pergi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang sejahtera. Apa dia hati yang sejahtera? Hati yang sejahtera belum tentu amal. Sebab amal, kita beramal, tapi pada masa yang sama kita hina orang, kita rendahkan orang, kita kutuk orang, kita caci orang, kita ngumpat orang, kita fitnah orang, kita khianat orang, kita dengki orang, kita kafirkan orang. Belum tentu. Maka oleh sebab itu berhati-hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Sebab itu Rasulullah SAW ditarbiyah oleh Allah, ya Muhammad, biarkan aku jaga engkau. Atukmu pergi, bapa saudaramu pergi, isterimu pergi. Meh Muhammad, aku ajak kamu keluar dakwah. Berdakwahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah ke mana? Ke Taif. Dakwah Taif. Ramai yang tahu dakwah Nabi ke Taif. Maka Nabi berdakwah ke Taif, dihujani batu-batu. Dihujani batu-batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan disebut riwayat berdarah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila berdakwah bersama anak angkatnya Sayyidina Zaid bin Harithah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling batu, diejek gila, diejek pengsihir. Anak angkatnya yang duduk depan cover, baling batu, baling batu, baling batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biarkan, biar dia punya anak angkatnya saja. Nabi pun tengok-tengok juga. Nak tengok siapa yang balingnya. Kalau kita alhamdulillah selamat, ada orang backing, kita pun balik cak alif bot. Kita tinggalkan orang tu selai bulan. Tapi Nabi Muhammad lain. Sifat Nabi Muhammad lain. Nabi Muhammad tengok, bukan tengok sejarah. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila malaikat datang? Malaikat offer. Malaikat gunung offer. Ya Muhammad, nak tak aku tukar gunung Ganang ni jadi harta emas perak? Jadi kaya kamu ya Muhammad. Rasulullah kata, bukan itu aku diutuskan. Lalu malaikat kata, ya Rasulullah, aku adalah malaikat bukit. Aku akan hantukkan kepada kaum yang caci kamu, yang hina kamu. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Boleh Rasulullah terus cakap dengan malaikat Jibril, dengan malaikat? Boleh terus? Tak. Adab tinggi Rasulullah SAW. Minta dengan Allah. Macam kita lah. Ya betul, kita semua ada ini semua. Tapi jangan tinggalkan dalam hati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya betul. Boleh duduk ramai, kumpul, pergi makan, pergi restoran, pergi mall, tapi jangan tinggalkan zikir hubungan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk dengan SOP, sibuk dengan face mask, sibuk dengan sejadah, sibuk dengan hand sanitizer, ini semua. Ya, zahir. Kalau tidak, masakan Nabi keluar daripada kota Madinah, kota Mekah, lewat. Sebab Nabi pasang strategi. Itu namanya khuzil asbab. Itu namanya ambil sebab. Apa sebab yang boleh smooth nak keluar dakwah ataupun smooth nak keluar hijrah? Ya Abu Bakar bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain boleh keluar dulu. Tapi Abu Bakar dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kita bila? Nanti. Rasulullah dengan Abu Bakar, tu orang paling tinggi pada Islam, lewat. Ini silap hari bulan, dia dulu keluar. Yang rakyatnya, yang orang yang dalam semua habis. Silap hari bulan boleh bunuh semua. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, the best of the best. Tak ada pemimpin macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh pergi. Bawa. Nabi tengah fikir macam mana lagi, tunggu lagi. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam. Perancangan Islam, perancangan kafir ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Perancangan musuh Islam dengan Nabi Muhammad SAW, perancangan Islam tak akan habis. Tapi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka merancang. Itu perancangan mereka, bukan manusia. Hatta syaitan datang.
Syaitan ubah muka, ubah bentuk, jadi Najd. Ni ada topik siapa dia Najd ni. Kenapa dia tukar jadi Najd? Jadi Najd tu berupa orang tua. Dia kata, apa kamu nak bincang? Kami nak bincang nak bunuh Muhammad. Macam mana? Boleh aku kongsi tak? Nak dengar? Bolehlah. Duduklah dalam. Masa tu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Sama je. Daripada dulu sampai sekarang sama je. Semuanya nak hancurkan orang Islam. Bagaimanapun mereka pakat-pakat, yang penting Islam hancur. Yang penting Islam binasa. Yang penting tak ada Islam lagi. Sama je. Matematiknya sama. Daripada negara mana pun sama. Kalau ada orang kafir, berhati-hati. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah, yang Quraisy diajar oleh iblis, syaitan. Kumpulkan semua orang-orang, semua pemuda-pemuda setiap kabilah. Ini kalau kita tengok, ini masa pun dah cemburui saya. Cuba buka hukum fiqh. Sebab tu iblis bukan orang biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Dia luar biasa. Ilmu dia tu tahap PhD. Iblis. Malaikat, ilmu dia sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikut. Kami dengar, kami ikut. Tapi yang hari ni berat. Yang dengar, engkar. Kenapa engkar? Sebab dia rasa ilmu dia lebih. Dia rasa dia boleh jawab. Itulah iblis. Iblis kata apa? Kumpulkan 10. Sebab apa? Sebab dia ada 12 kabilah. 2 kabilah ikut Nabi SAW. 10 kabilah ikut Quraisy. Jadi semua nak bunuh, pukul 1 pukul. Tu hukum fiqh. Cuba tengok. Kalau pukul 1 pukul, apa hukum dia? Pukul sorang-sorang, apa hukum dia? Tengok dia pakai hukum. Iblis, syaitan pakai hukum. Sebab tu dia jawab apa? Dia kata kalau sekiranya nanti ditangkap, susah nak dakwa. Yang mana satu? Hebat tak? Fiqh. Sama hari ni. Seorang ni kata sesat, seorang ni kata syirik, seorang ni kata boleh, seorang ni kata tak boleh. Sama saja tuan. Yang penting Islam tidak ditegakkan dengan hina menghina, caci mencaci, kufur mengkufur, kafir mengkafirkan. Itu bukanlah Islam yang sebenar. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak iktibar, banyak ibrah yang boleh kita ambil. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah, tetapi dengan satu ayat Al-Quran yang sangat agung sentiasa kita baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin. Ini untuk amalan kita. Kalau boleh kita amalkan bila dalam keadaan kesusahan yang sangat kuat, bacalah ayat ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada gangguan musuh. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Satu lagi poin, kalau saya kata Sayyidina Ali, jangan sebut Syiah terus. Sebab Sayyidina Ali tadi disuruh oleh Rasulullah SAW, sebab amanahnya Nabi SAW nak menyerahkan balik harta yang telah dititipkan oleh orang Quraisy, sebab Nabi nak bermusafir. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya Hannan, ya Mannan, ya badi'as samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini ya Allah. Khususnya wabak penyakit Covid yang ada di negara Malaysia ini dan negara-negara yang lain ya Allah. Engkau saja yang mampu untuk menyelesaikannya. Engkau saja yang mampu menghapuskannya. Engkau saja yang mampu menghabiskannya. Maka kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah iktikad kami benar padamu ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak ada faham akidah yang lain melainkan ikut akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.